Okay, 29. Barisan kau apa? Bawah sekali ya? Baris berapa ke bawah? Berapa? 10 di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Istimdad. Kayak gitu. Sambungan daripada yang di atas. Katanya barang siapa bersedia berhadap, maka akan dihadapkan. Dan maka apabila disediakan oleh Allah Ta'ala bagi engkau akan isti'dad ain, nescaya dibukakan bagi engkau babul istimdad. Itu. Jadi ini kata-kata apa ni? Perkataan apa? Iaitu sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita yang berbentuk segera. Yang bentuk segera. Dalam bahasa Arab disebut isti'jal. Isti'jal berbentuk segera. Isti'jal berbentuk lambat. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada kita itu dengan dua bentuk. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada kita dua bentuk. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita balasan? Sebab kita buat baik. Kita buat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kebaikan kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala zahiran wa batinan. Zahir dan batin Allah Ta'ala menilai. Kebaikan zahir yang Allah Ta'ala menilai, kita melangkah kaki daripada rumah. Kebaikan zahir yang Allah Ta'ala menilai, kita bangun pagi tadi. Mungkin dalam keadaan kita latih, tapi kita bangun untuk datang ke masjid. Maka kita melangkah ke masjid. Kita melakukan ibadat salat. Itu kebaikan zahir yang telah kita lakukan. Kebaikan zahir yang kita lakukan, kita keluarkan duit kita. Susah kita cari duit. Dan duit yang kita dapat itu, kita nafkahkan fi sabilillah. Kita bagi sedekah, kita bagi infak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kebaikan zahir kita. Kita bagi ke Mekah, keluarkan duit untuk tunaikan haji, tunaikan duit untuk tunaikan umrah. Kita keluarkan tenaga untuk tawaf. Kita keluarkan tenaga kita, pinggang sakit, kaki gaut pun kita buat juga, lakukan juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kebaikan zahir kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menilai kebaikan batin kita. Kebaikan batin kita berupa ikhlas. Ikhlas kita melakukan. Kebaikan batin kita melakukan dengan penuh rasa kebahagiaan. Tak ada keluh kesah. Gembira kita melakukan salat. Gembira kita datang ke masjid. Kita melakukan dengan ini kebaikan batin yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempersia-siakan kita. Kita saja yang mungkin ragu-ragu ataupun tahu bahawa Tuhan dan buat baik ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan ketika itu isti'jalan wa isti'jalan. Isti'jalan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala balas berbentuk pahala. Isti'jalan Allah Ta'ala membalas berbentuk akhirat. Bermaksud di akhirat nanti.
Kita solat, kita sedekah, kita puasa. Bilalah Tuhan nak balas kebaikan yang kita buat akhirat. Kita beristijalan. Jadi sentiasalah kebanyakan orang Islam menyangka kebaikan yang dilakukan ini balasannya tertangguh. Belum dapat lagi dah balasannya. Itu yang kita faham. Solat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, sedekah bilalah dapat ni. Ke dunia susah. Jadi kita balasannya istijalan, balasan dia lambat akhirat nanti, syurga. Maka Ibnu Athaillah Sakandari menyebut dalam kitab hikam dia, jangan engkau menyangka bahawasanya engkau itu menunaikan kebaikan tunai. Salat subuh tadi tunai kita buat. Apa lagi yang kita tunai sebelum tadi? Kita berzikir sebelum subuh, tunai kita buat. Tunai. Kita bersolawat, tunai. Mana kita tunai? Tunai kan? Sekarang ni majlis ilmu, tunai kita buat. Maka kata Ibnu Athaillah Sakandari, jangan engkau menyangka bahawa sesungguhnya engkau melakukan ketaatan tunai dan Tuhan membalasnya bertangguh. Kalau ada orang macam tu, dia bayar tapi bertangguh. Kita ngabarkan apa? Kita suruh orang kerja kat rumah, nama nabih lah, menyapu lah. Tunai dia buat. Sepatutnya dalam Islam, di antara kemuliaan mengupah, bayaran dia tunai. Itu di antara kemuliaan dalam Islam. Sebab itu ada adab yang Nabi sebut, bayarlah upah kepada orang yang kau upah itu, upah dia sebelum kering peluh dia. Bermaksud itu tanda kemuliaan. Orang tu menobeh, mencih-cih peluh RM100. Hilang letih. Ini tak, menobeh, dah 10 kali kering peluh dah. Mana hari ni peluh, lagi peluh di kerja tempat lain, peluh kering. Kita insya-Allah 7 bulan dah dapat gaji sana. Boleh. Makna bertangguhlah kita punya. Jadi orang lain kali kita minta dia buat kerja, malas dah. Dah ambil bona 2 bulan baru bayar. Itu dia. Bayar juga. Jadi kita kata orang tu kuranglah dia punya prihatin dia, kuranglah dia punya meraikan kerja orang. Kan macam tu kita kata. Tapi kalau ada orang tu, masya-Allah, kalau nak kerja orang dia, pergilah kerja orang dia. Habis kerja dapat duit. Itu tanda apa? Tanda Tuhan tadi meraikan hati dia mulia. Jadi kata Ibnu Athaillah Sakandari, jangan engkau menyangka bahawasanya engkau menunaikan taat engkau itu tunai dan Allah membalasnya bertangguh. Jadi macam mana sebenar dia? Maka kata Ibnu Athaillah Sakandari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, engkau melakukan tunai, Tuhan balas juga tunai. Cuma kita yang tak perasan. Jadi kalau sebegitu, balasan daripada Allah ada 2 bentuk. Balasan Allah berbentuk tunai, balasan Allah berbentuk akhirat. 2 balasan Allah yang kita tak sadar. Apa maksud dia? Maksudnya setiap kali kita salat, setiap kali kita berzikir, bukan selepas selesai berzikir, tetapi ketika mana kita berzikir itu, Tuhan balas ketika itu juga. Kita berzikir ketika itu juga Tuhan berikan balasan yang kita tak sadar. Allah Ta'ala balas ketika itu juga. Ketika mana kita salat, itu ketika itu je tunai Tuhan bagi kepada kita. Kita yang tak sadar. Bahkan kalau kita kita bodah ataupun kita kupas satu persatu, apakah makna pembalasan Allah ketika mana ketika salat? Apakah makna pembalasan Allah ketika mana kita berzikir? Kalau kita kupas, kalau kita huraikan, Masya Allah, pembalasan ini lebih bernilai. Yang kita tak tahu. Tapi dikupas oleh ulama tentang balasan tersebut. Bahkan kalau kita mengerti pembalasan tersebut,
Maka pembalasan inilah yang kita inginkan berbanding pembalasan berbentuk duniawi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ada balasan berbentuk duniawi? Bermaksud apabila kita melakukan ketaatan, dimurahkan rezeki kita. Bila ketika melakukan ketaatan, diangkat bala, diberikan kesihatan dan sebagainya. Itu balasan berbentuk duniawi lah. Ya. Jadi apakah balasan Allah yang tunai itu? Maka balasan Allah yang tunai itu berbentuk maknawi. Bentuk maknawi, bentuk yang tak nampak, itulah yang disebut sebagai lempahan. Lempahan kerohanian. Itu yang disebut sebagai istimdad. Istimdad nama dia. Madad. Madad ini adalah lempahan daripada Allah berbentuk maknawi. Apalah lempahan Allah? Lempahan Allah berbentuk ketenangan hati kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, berzikir itu mendatangkan ketenangan. Jadi rasa tenang itu adalah pemberian daripada Allah. Bukan boleh nak buat-buat, tenang ni. Ya Allah, berilah ketenangan. Kita minta ketenangan daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, berilah ketenangan dalam hidup ni, Ya Allah. Bukan boleh nak buat-buat, tenang. Pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lempahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mana? Bukankah Allah Ta'ala menyebut ala bizikrillahi tatma'innul qulub? Ketahuilah berzikir itu mendatangkan ketenangan. Jadi kita berzikir, Tuhan lempahkan ketenangan. Kita berzikir bermaksud balasannya tunai. Itu disebut istimdad. Adapun usaha kita, usaha kita untuk duduk berzikir, usaha kita untuk bersungguh berzikir, kita kata kita hilangkan ingatan yang lain, kita menyediakan diri kita menumpukan kepada al-madhkur, yakni Allah Subhanahu wa taala, kita sediakan hati kita, maka itu dinamakan persediaan. Kita bersedia. Macam kita solat, solat ni persediaan tu daripada kita. Tak boleh nak salahkan sesiapa. Sama ada kurang atau sempurna solat itu bergantung pada kita. Tak ada bergantung kepada mak ayah, tak ada bergantung pada isteri, tak ada bergantung pada suami. Masing-masing memiliki hati masing-masing. Hati ini tidak dimiliki oleh sesiapa pun, dimiliki oleh kita. Terpulang kepada kita nak buat macam mana, Nabi hanya memberikan panduan. Sallu salatal muwaddi'. Salatlah kamu salat selamat tinggal. Kata ulama, selamat tinggal kepada urusan dunia, selamat tinggal kepada kesibukan dunia. Kita sendiri yang menyediakan hati kita. Kita nak pergi masjid, tinggallah kerja tadi. Tinggalkan ingatan kerja tadi, biarlah. Jadi kita menyediakan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan yang tadi kita sangkutkan dekat pagar. Sekarang kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi persediaan sebegini nama dia isti'dad. Yang ejaan buku tu salah. Isti'dad. Kita bersedia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita ingin berzikir kepada Allah, kita tinggalkan segala kesibukan dunia, masalah keluarga. Sebab orang nak jumpa kekasih. Seseorang nak jumpa kekasih, patut kalau jumpa dia cerita, ya Allah tadi kat pejabat tadi fail nombor 10 tadi ada. Jadi tak sepatutnya bila jumpa seorang kekasih kita bercerita tentang masalah kat pejabat tadi. Tadi ada fail nombor 10 tadi kojok. Jadi tak sepatutnya kekasih dia menunggu untuk apa? Untuk menjalinkan hubungan, menjalinkan perasaan. Tak akah seseorang bertemu kekasih dia, tinggallah masalah pejabat. Bila bertemu kekasih dia adalah luahkan perasaan, memberikan sepenuhnya. Tak ke sebegitu keadaannya bertemu kekasih. Tak sepatutnya bila bertemu orang penting kita bawa cerita yang lain. Ini nak pergi jumpa menteri besar, contoh dia lah. Nak jadi adalah benda-benda tiba cerita pula masalah yang lain kan.
Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersedia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan-kebaikan yang kita tunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita menghadap dia. Apa sahaja jenis ketaatan, kita menunjukkan kebaikan kepada Allah. Nama dia isti'dad. Isti'dad bermakna persediaan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku sekiranya kita menyediakan yang terbaik kepada Allah, maka balasan Allah itu tunai. Bukan bertangguh. Bertangguh itu balasan yang kedua. Yang nama dia syurga, yang nama dia akhirat, yang nama dia pahala. Itu balasan yang tertangguh. Pahala kita banyak dalam catatan. Allah Ta'ala tak balas pahala-pahala tersebut. Tertangguh ke akhirat. Adapun yang tunai, maka yang tunai ini distilahkan sebagai istimdad. Maka dikata di sini, maka disediakan apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepada kamu untuk bersedia. Sebenarnya pada hakikatnya bila kita bersedia untuk bertemu dengan Allah, sebenarnya persediaan kita itu juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala pada hakikat dia. Ini satu hakikat yang lebih dalam lagi, yang sukar untuk kita faham. Ini pemberian yang berbentuk ketenangan amal, kelazatan amalan, itu kurniaan juga daripada Allah. Itu mungkin boleh kita faham sebab Allah Ta'ala yang kurniakan kepada kita hasil kerja kita. Satu lagi kepahaman kurniaan Allah yang lebih dalam, yang sukar untuk kita fahami. Apa dia? Iaitu keinginan kita datang ke masjid. Lebih daripada itu, keinginan orang itu beriman kepada Allah. Orang tak beriman, dia nak beriman kepada Allah. Keinginan orang nak datang ke masjid, keinginan kita nak bersedekah, keinginan kita nak pergi Mekah. Kan kita ingin melakukan kebaikan. Kita nak baca Quran, kita nak berzikir, kita nak salawat, kita nak datang ke masjid, kita nak lakukan kebaikan demi kebaikan. Ini menurut kita adalah kebaikan yang berpunca daripada kita. Kita yang tak. Orang yang nak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pada zahir orang ini yang berkehendak, tapi pada hakikat dalaman yang lebih halus lagi, itu juga kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita nafikan. Walaupun kita sukar nak faham, dan yang nak datang masjid, dan yang nak baca Quran, dan yang nak sedekah. Kita teringin nak sedekah. Kita tengok orang susah, ya Allah, kesian ni. Kawan kita bagi RM1. Oi, bagi kita orang macam ni bukan RM1 dah, RM10. Kita pun sudi nak bagi orang tu RM10. Kawan kita sekadar sudi bagi RM1 je. Tapi kita, bagi pandang kita nak bagi RM10. Jadi kita menunjukkan kebaikan yang lebih pada kawan kita kan. Sebab kita bagi dia RM10. Pada hemat kita, kitalah yang nakkan bagi kebaikan RM10. Tetapi pada hakikat dia, ia juga merupakan kurniaan daripada Allah kepada kita. Masya Allah. Manakah yang lebih hakikat? Kebaikan datang daripada kita ke kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala? Apa boleh jawab? Mana yang lebih hakikat? Orang tu nak beriman dengan Allah mengkehendaki orang tu beriman. Mana yang lebih hakikat sebenarnya? Jadi kalau ikut Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan perkara yang sebenar. Sebab ada kita faham untuk memahami itu perkara yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hakikat segala kebaikan datang daripada dia. Dengan berdasarkan banyak ayat Al-Quran. Salah satu ayat, Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha'. Ketika mana Nabi SAW berdakwah, Nabi menginginkan orang beriman.
orang beriman. Nabi doa. Tetapi ada yang orang yang Nabi inginkan orang tu beriman, tak beriman dia. Maka Nabi susah hati. Sebab orang tu tidak menerima keimanan. Maka turun ayat Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tidak boleh beri hidayat kepada orang yang engkau kehendaki. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah akan beri hidayat kepada orang yang dia kehendaki. Jadi kita ada dua sekarang ni. Bila orang tu nak beriman, kita khabar, oh orang tu nak beriman dah. Orang tu nak masuk Islam dah, kita kata. Nak orang tu masuk Islam. Keinginan pada dia. Tapi Al-Quran mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang mengkehendaki orang tu beriman. Jadi kebaikan datang daripada mana? Kalau begitu bermaksud hakikat kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan daripada makhluk. Jadi kalau bermula daripada awal ketaatan. Awal ketaatan apa? Awal ketaatan kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini awal ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keimanan, dalam Al-Quran menyebut tidak diterima segala amalan baik yang dilakukan oleh manusia tanpa ada iman. Walladzina kafaru adalla a'malahum. Allah Taala menyebut dalam surah Muhammad, orang kafir itu amal dia hancur semua. Walladzina kafaru adalla a'malahum. Allah Taala menyebut dalam surah Muhammad, walladzina kafaru, orang kafir itu adalla a'malahum, orang kafir itu amalnya binasa. Dalam tafsir kata, amal apa yang binasa orang kafir ini? Amal kebaikan mereka di dunia binasa tanpa iman. Apa amal baik mereka? Bersedekahlah dia. Bagi duit dah dekat masjid. Bagi ambil lah makan-makan buat tahlil. Kita pun ambil sapu je lah. Orang bagi. Jadi melakukan kebaikan, dia tolong dan sebagainya. Dalam tafsir mengatakan di antara kebaikan orang musyrikin birrul walidain. Dia buat baik ke mak ayah dia. Kan dia buat baik. Maka dalam Al-Quran kata adalla a'malahum, amalan kebinasa. Jadi bermaksud kebaikan pertama adalah iman. Maka iman ini adalah kebaikan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kebaikan awal itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, begitulah kebaikan selepas iman. Apa kebaikan selepas iman? Kita nak solat, kita nak puasa, kita nak zakat, kita nak haji, kita nak umrah, kita nak baca Quran, kita nak berzikir. Mana mungkin kebaikan awal datang daripada Allah Subhanahu wa taala, lepas itu kebaikan seterusnya daripada kita. Sedangkan ianya juga berbentuk hidayah, kita kata. Berbentuk hidayah. Bukankah surah Al-Fatihah itu menggambarkan bahawa segala kebaikan datang daripada Allah? Ketika mana kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina, tunjukkan kami, pandukan kami jalan yang lurus. Oh, lepas itu kita rajin ke masjid, lepas itu kita rajin buat baik. Kita pun joboh sendiri. Baik bona tu dan ni. Orang lain semua tak dapat baik macam dan. Wah, kita nisbahkan kebaikan kepada kita kan. Jadi itu boleh merosakkan kebaikan kita. Bila kita menisbahkan baik kepada kita, boleh merosakkan diri kita. Nama dia ujub. Nama dia ujub. Satu kesalahan, besar kesalahan dia. Sebab itu menisbahkan kebaikan kepada kita adalah kesalahan yang besar. Setakat manakah besar dia? Boleh menghilangkan kebaikan itu balik. Hancur. Nama dia ujub. Ujub ini ta'ajub pada kebaikan diri. Kenapa salah ujub ini? Sebab dia menisbahkan kebaikan kepada diri dia semata-mata.
Handal ni, sedekah banyak, beramal banyak. Dia lupa bahawa kebaikan dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang diberikan kepahaman dan kesedaran sadar diri oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali dia melakukan kebaikan, dia melihat kurniaan Allah kepada dia. Masya Allah, Allah Ta'ala kurniakan dia. Bila setiap kali dia terlintas buat baik, maka dia terlihat ini adalah kurniaan Allah pada dia. Jadi sehingga mana, kata Allah, sehingga mana tenggelam dia kepada kebaikan Allah, dan dia tidak melihat pada kebaikan dia. Maka sehingga setiap kali melakukan kebaikan, maka syukurnya kepada Allah. Itulah adab yang kita kata ketika mana manusia nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Bermaksud kalau baca cerita bagaimana manusia nak masuk syurga, maka ketika itu Allah Subhanahu wa seolah-olah, bukan seolah itu pun, yakni gambaran dia tidak akan masuk syurga kecuali orang beradab dengan adab yang hakiki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibenarkan masuk syurga kecuali orang beradab dengan kepada Allah adab yang hakiki. Itu kata yang terakhir sekali. Langkah yang terakhir sekali kita beradab kepada Allah dengan adab yang hakiki. Jadi persoalan dia, kenapa kita tidak beradab kepada Allah dengan adab hakiki itu di dunia? Masalah dia. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada manusia agar beradab dengan adab hakiki. Apa maksud adab hakiki? Adab hakiki bermaksud kita pulangkan segala kebaikan kita di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab dia. Bermaksud sebelum orang masuk syurga, hendaklah kita beradab kepada Allah, pengakuan kita, pengistiharan kita, kesedaran kita luahkan kepada Allah. Kita mengatakan, ya Allah, terima kasih ya Allah, dengan kebaikan-Mu ya Allah, dengan kebaikan-Mu ya Allah, maka kami beriman di dunia. Dengan kebaikan-Mu ya Allah, kami salat di dunia. Dengan kebaikan-Mu ya Allah, kami melakukan ibadat puasa. Dengan kebaikan-Mu ya Allah, kami menunaikan umrah. Dengan kebaikan-Mu ya Allah, kami baca Quran. Dengan kebaikan-Mu ya Allah, kami bersedekah. Sedangkan kami tidak memiliki apa-apa ya Allah. Tanpa kebaikan-Mu ya Allah, tidak mungkin kami masuk syurga ya Allah. Itu maksud pengakuan di akhirat nanti sebelum kita masuk syurga. Maka disebut sebelum orang masuk syurga, maka mereka akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini maksud hadap hakiki. Ya, di dunia kita salat, di dunia kita ke masjid, tapi sebelum melangkah ke syurga, kita mengungkapkan kepada Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi hadana li hadza, allazi huwa, allazi adalah Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi itu dia, allazi yang, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hadana lihadza, hadana yang telah berhidayat kepada kami. Segala puji bagi Allah, terima kasih kepada Allah yang telah beri hidayat kepada kami di dunia dahulu. Maka kami beriman, maka kami salat, maka kami berzikir, maka kami baca Quran. Allazi hadana lihadza, yang mana Allah Ta'ala beri hidayat kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya. Masya Allah, ini pengakuan yang hakiki. Kita mengatakan wa ma kunna linahtadiya. Ya Allah, kami tak akan dapat hidayat dahulu. Dengan makna, ya Allah, kami tak akan jadi baik dahulu. Ya Allah, kami tak akan jadi orang beriman dahulu. Ya Allah, kami tak akan salat dahulu. Ya Allah, kami tak akan berzikir dahulu. Ya Allah, kami tak akan baca Quran dahulu. Ya Allah, kami tidak akan puasa dahulu. Laula an hadanallah. Sekiranya kami tidak diberi hidayat oleh Allah. Bermaksud kita mengaku tentang kelemahan kita.
Kita mengaku tentang kekurangan kita dengan makna yang lain, sebenarnya kami ini ya Allah tidak memiliki apa-apa ya Allah. Begitulah adabnya kita nak masuk syurga, bermaksud kita mengaku kepada Allah, ya Allah kami tidak memiliki apa-apa sebenarnya ya Allah. Segala amal iman kami itu adalah hidayat daripada-Mu ya Allah. Itulah adab masuk syurga. Adab masuk syurga bukan jobo dengan banyaknya haji aku, banyaknya solat aku, banyaknya sedekah aku. Maka tidak sebegitu. Masuk syurga dengan penuh beradab dengan hadap hakiki. Apa adab hakiki? Iaitu kita tidak memiliki apa-apa. Semua manusia sebut macam tu disebut. Nak melangkah ke syurga, semua mengungkapkan alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Jadi masuk syurga itu yang Nabi menyebut tak ada seorang pun masuk syurga dengan amalnya. Bermaksud semua dengan amal daripada Allah tu maksud dia. Bukan dia tak beramal. Kau ni tak semayang, tak ada masuk syurga dengan amal. Bukan itu maksud dia. Maksud dia kita beramal, tetapi bukan milik kita. Maka Nabi mengatakan tak ada seorang pun masuk syurga dengan amalnya. Hatta engkau ya Rasulullah, hatta aku. Nabi beramal, tapi apa maksud orang tak masuk syurga dengan amalnya? Bermaksud orang masuk syurga dengan hidayat daripada Allah. Bermaksud sekiranya Allah Subhanahu wa taala ingin merahmati seseorang, maka diberikan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada orang tadi. Maka dia mengatakan semua orang masuk syurga dengan rahmat Allah. Jadi jangan salah faham. Jangan masuk dengan rahmat Allah, tak payah beramal dia, rahmat Allah taala yang akan tak. Bermaksud kita beramal dekat dunia ni. Tetapi hendaklah kita faham bahawa amal kita ini merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat masuk syurga bukan dengan amal kita. Masuk syurga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab iman itu rahmat daripada Allah, salat itu rahmat daripada Allah, sedekah itu rahmat daripada Allah. Itu maksud dia. Maka kalau sebegitu, tidak akan sepatutnya di dunia ini kita beradab dengan hadap hakiki itu. Tidak akan sepatutnya di dunia lagi kita beradab dengan hadap hakiki. Sebab tu orang-orang yang soleh, mereka memahami setiap kali melangkah ke masjid, setiap kali baca Quran, setiap kali solat, maka dia melihat kurniaan Allah Ta'ala ketika dia beramal itu sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia hidayat, maka datang dia ke masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kurniaan pada amal kita. Kemudian bila kita dah beramal dengan amal kebaikan yang kita nama dia isti'dad. Isti'dad itu persediaan. Sebab itu disebut di sini, persediaan itu apabila disediakan oleh Allah kepada engkau. Bermaksud bila kita buat kebaikan, itu adalah persediaan daripada Allah kepada kita. Tuhan sediakan kita. Sebab tu bahasanya, apabila disediakan Allah bagi engkau akan isti'dad. Isti'dad ni daripada kita. Kita bersedia untuk solat, kita bersedia untuk datang masjid, kita bersedia untuk melakukan kebaikan, kita bersedia untuk bersedekah, kita bersedia untuk melakukan haji. Tetapi sebenarnya, ianya disediakan oleh Allah. Kemudian bila kita melakukan kebaikan, Tuhan bagi pula kebaikan yang lain, nama dia istimdad. Jadi bila kita dah buat baik, bila kita dah solat, bila kita dah berzikir, Tuhan beri kebaikan, ketenangan zikir. Jadi hakikat dia kebaikan datang daripada Allah, kemudian diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kata nak ambil contoh yang mudah, kita bagi markah penuh dekat anak murid kita. Markah apa? Markah lukisan lah contoh dia. Markah lukisan lah. Kita ada 10 orang anak murid. Kita bagi markah lukisan. Markah lukisan semua tinggi-tinggi, 99, 98. Ada. Jadi murid kita dapat markah tinggi-tinggi. Sebenarnya lukisan tu kita yang buat sana. Tengok murid ni pemalih dia, nak suruh melukis tak melukis semua. Kita pun bagi belakang, kita pun tolong dia lukis. Bagi warna ni, tolong. Banyak kita tolong dia lah. Kalau biar kan, payah nak jawab kat ibu besar, apa markah ni? 5 ni. Malas nak paling kepala, kita buat. Buat. Lawa dah. Dah lawa, kita pun bagi markah balik. Dah.
Bagi markah balik. Oh, alhamdulillah anak murid semua dapat markah semua 90% lepas kata kita kata. Iya ni. Jadi kita tengok, dia yang buat, dia bagi markah. Hakikat dia sendiri yang buat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, hakikat sebenar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tahu diri, ataupun supaya kita pandai untuk menghargai Allah. Kita pandai untuk menghargai kebaikan Allah kepada kita. Itu penghargaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikan Allah kepada kita, diberikan kita iman. Iman adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada kita yang nak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia pemberian Allah kepada kita. Salat, ibadat dan yang lain-lainnya. Maka Allah Taala janjikan apa? Bila kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, syukurnya Allah, Engkau berikan aku kebaikan, hidayah ya Allah. Benar apa janji Allah? Maka janji Allah, aku akan tambah. Sebab kau pandai bersyukur. Engkau pandai bersyukur. Wala in syakartum la azidannakum. Bukan itu janji Allah. Wala in syakartum la azidannakum. Sekiranya engkau bersyukur akan tambah. Kita ayat ni kita tujukan pada harta ya. Buat doa kesyukuran, buat doa kesyukuran. So tambah Tuhan tu. Buat kudu kesyukuran. Datanglah rumah, buat kudu kesyukuran. Sebab naik pangkat. Datang rumah, buat kesyukuran sebab dapat projek 2 juta. Bukan tak boleh buatlah. Sebab kita menyangkakan kesyukuran kepada nikmat-nikmat berbentuk duniawi. Tak ada orang buat kundi kesyukuran. Kenapa? Minggu ni penuhlah datang masjid, buat kundi kesyukuran. Dia tak pernah pula orang buat macam tu dah. Kan? Buatlah sekali. Alhamdulillah. Tapi orang buat khatam Quran, buat minggu syukuran kan baguslah tu. Khatam Quran buat dapat pulut kuning. Kat pondok aja buat. Khatam Quran ni buat makan-makan sikit. Syukur kepada benda-benda hidayat. Okeylah tu. Syukur nak pergi Makkah umrah, kata kan. Buat. Maka katanya apabila disediakan oleh Allah bagi engkau akan isti'dad. Isti'dad adalah gerak kerja taat kita. Nescaya dibukakan bagi engkau babul istimdad. Dibukakan bagi engkau pintu-pintu lempahan. Tak kebaiknya Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kita dia yang dorong. Bila kita buat, maka diberikan balasan kepada kebaikan yang kita buat, yang mana hakikat datang daripada dia. Satu lagi dalam kitab Hikam dia sebut betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang baik. Apa dia? Maka dia sebut di antara kebaikan Allah kepada kita, diberikan kita hidayat untuk kita lakukan kebaikan. Bukankah itu hakikat dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala? Diberikan kita iman, diberikan kita hidayat, dan diberikan kita hidayat untuk taat. Maka kita lakukan salat. Diberikan kita hidayat untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak berzikir kita kepada Allah. Diberikan kita hidayat dan kita baca Quran. Sedangkan kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa baiknya Allah, hakikat kebaikan datang daripada dia tapi dinisbahkan pada kita. Maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan nisbahkan balik kepada kita. Masya-Allah, mana orang yang salat, mana orang yang bersedekah, maka Allah Taala puji orang yang banyak bersedekah. Allah Taala puji orang yang banyak baca Quran. Allah Taala puji orang yang banyak salat. Allah Taala puji orang yang banyak berpuasa. Bermaksud betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala diberikan kita hidayat untuk ibadat, kemudian dinisbahkan amal itu pada kita. Tanpa Allah Ta'ala memerlukan apa-apa daripada kebaikan dilakukan. Itu makna apa? Suatu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang tanpa ada alasan untuk kepentingan diri. Itu apa makna dia? Suatu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang pada seseorang tanpa ada apa niat balasan.
Bukan ada kepentingan diri, tak ada. Itu apa nama dia? Kok kita buat baik pada orang, ujung bulan datanglah bil lah. Kita kalau buat baik betul kawan kita ni, bagi pinjam kereta lah, bagi apalah, belanja kita untuk baik je. Kita tengok ujung bulan mana bil lah. Putih canai yang kau makan 3 koping itu sikit sangat. Ada bil ke sana. Lepas tu bukan sekarang tu double lah pula dah. Hari tu putih canai RM1 dan cas RM1.20. Ambil untung. Oh, kau sana ambil untung. Tapi kalau ada kebaikan yang ditunjukkan oleh seseorang tanpa ada kepentingan diri, ini apa maksud dia? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala buat kebaikan kepada kita, apa keuntungan pada Allah, itu maksudnya. Tak ada apa-apa. Jadi kalau tak ada apa-apa keinginan daripada Allah, apa makna kebaikan Allah Taala itu? Itu yang disebut oleh ulama, itulah nama dia cinta. Allah Subhanahu Wa Taala melakukan dengan cinta. Sebagaimana mak ayah lakukan kebaikan kepada anak. Tak ada rasa bil dibagi ke anak tu dah. Anak dah besar, kojo dah besar dah, tiba ada bil. Bil apa ni? Kau baca lah tu. Susu kau marin kau mahal dah. Ya, itu harga marin susu tu sekarang susu nak mahal. Tidak ada bil. Kenapa pula? Nak untung lah, nak free kau. Kata mak ayah. Nak untung lah. Nego yo, kata dia kan. Oh, tak ada. Mak ayah tak ada minta sesuatu. Banyak dia berkorban, pergi kerja cari duit nak besarkan anak tadi. Bersusah payah. Apa faedah dia dapat? Dia tak nak balasan. Jadi apa nama kebaikan yang dia buat tu? Itulah nama dia cinta. Jadi cinta mak ayah kepada anak, dia lakukan banyak kebaikan, yang penting anak tu berjaya. Dibolo anak tu baik-baik, dia bagi makan yang elok-elok, dia bagi pelajaran yang elok. Sampai dah besar, dipinang dengan orang Kelantan, dibawa ke Kelantan. Habis. Tak ada dah. Jadi kita lah, kau besarkan anak kau, dicokok dia orang Kelantan. Langsung tak ada seorang. Jadi macam mana? Kalau tak kisah, yang penting dia bahagia, orang bahagia. Jadi apa dasar kebaikan yang dibuat oleh orang tadi? Dasar dia cinta. Apa maksud cinta? Cinta melakukan sesuatu bukan kerana balasan, kerana cinta. Jadi ulama kata Allah Subhanahu Wa Taala melakukan kebaikan kepada kita berdasarkan cinta. Tidakkah sepatutnya kita balas cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita melakukan kebaikan kepada Allah di atas dasar cinta juga. Bukan semata-mata balasan. Kita melakukan kebaikan penuh dengan rasa cinta, sebab Allah Ta'ala memberikan kepada kita penuh rasa cinta. Kita yang tak faham makna cinta Allah Ta'ala kepada kita. Maka kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, maka diberikan istimdad, diberikan balas. Sedangkan kebaikan itu datang daripada Allah. Kita berzikir, kebaikan datang daripada Allah. Tapi bila kita berzikir, diberikan limpahan berbentuk ketenangan, berbentuk kelazatan dan sebagainya. Maka diberikan istimdad. Dan barang siapa baik memukul pintu. Baik memukul pintu bermaksud memukul pintu ni ibarat kita pergi rumah orang kaya, kita pergi istana. Sebab dalam istana tu ada raja yang penuh kebesaran, ada raja dengan penuh kekayaan. Kita nak pergi jumpa raja sebab banyak benda kita nak minta. Banyak benda bantuan kita nak minta. Jadi nak pergi ke istana, cara nak buka pintu istana, cara dengan mengetuk dengan penuh beradab. Ketuk, mengetuk pintu. Maka katanya, barang siapa baik memukul, baik mengetuk pintu. Bagaimanakah cara kita nak mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi, supaya Allah Ta'ala buka pintu istana dia. Kita nak ketuk pintu Allah. Maka ketuk dengan baik. Ketuk dengan baik bermaksud kita lakukan ketaatan dengan istiqamah, dengan penuh kesabaran. Itu maksud mengetuk dengan baik. Kalau diibaratkan dengan berzikir atau ibadat, maka kita berzikir dengan istiqamah. Berzikir istiqamah. Entah tak ada apa pun, tawar je rasa. Amal dah istiqamah berzikir.
Dapat tak rasa kemanisan berzikir? Entah tak ada pun, pahit je rasa. Istiqamah bermaksud kita beradab mengetuk, bermaksud kita bersabar dalam amal kita. Sabar. Ni dah muak benar rasa ni dah. Dah muak benar rasa dah. Apa beradab dia? Beradab istiqamah berzikir. Kita berzikir dalam keadaan kepahitan. Kita berzikir dalam keadaan rasa tawar, hambar dan sebagainya. Itu ibarat kita mengetuk pintu Allah yang belum dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksudnya. Jadi bersabar berzikir. Muak benar dia rasa nak melalak lah pula bukan tak boleh nak melalak. Maksudnya kata betapa jamunya kita nak beramal ni. Maksud ada orang dia beramal rasa jamu, jadi mana dia tak dapat apa-apa lempahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang masya-Allah baca Quran asyik pagi petang siang malam pagi petang, Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu kemanisan kepada dia. Ada orang muak benar nak baca Quran. Baca lalap. Dia. Jadi Allah Taala belum buka lagi pintu. Pintu hati dia. Sebenarnya pintu hati dia belum buka, tapi istilah juga pintu Allah Taala belum dibuka. Jadi apa adab dia? Adab dia sabar, istiqamah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tak, mana orang itu istiqamah. Istiqamah dengan amal itu diibarat orang mengetuk pintu Allah Taala. Kalau kita berhenti beramal, itu maksud kita balik rumah. Tak kosor dah selama-lama dan kotak tak dibuka habis baliklah balik memang confirm tak dibuka sebab kita balik tu. Tapi kalau kita kotak ada harapan, ada sehari dah kotak tak apa kotak dah lagi. Sebab bila kita kotak ada harapan, tak hari ni sehari, tak sehari lusa. Tapi kalau dah balik tak buka apa. Jadi bila kita balik daripada mengetuk pintu, ibarat kita berhenti beramal, kita berhenti berzikir. Jadi ada orang jamu berzikir, ada orang rasa pahit berzikir, maka dia berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibarat orang tu berhenti mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya katanya, barang siapa baik memukul pintu, bermaksud istiqamah, nescaya dibuka baginya. Akan dibuka. Kalau tak hari ni, besok. Tak besok, minggu depan. Tak minggu depan, bulan depan. Istiqamah. Mungkin ada sesuatu adab yang tak kono dalam mengetuk dan sebagainya. Dah sabar. Maka katanya, barang siapa baik memukul pintu, nescaya dibukakan baginya. Dan sedikit orang memukul pintu yang jahat, maka ditolak orang akan dia. Kerana tiada adabnya dan tiada dibuka baginya. Dan yang kebanyakan sesuatu didatangkan seorang itu daripada kurang diamnya, maka jika hampir ibadat engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya mendengar engkau akan kalamnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita sambung balik. Sambung akan datang. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.